Apa khabar semua? Alhamdulillah, masih bersemangat lagi. Pagi ini kita berhimpun dalam Convention Perikatan Nasional Pulau Pinang dan saya ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk hadir di sini. Dan saya ingin mengucapkan tahniah di atas penganjuran convention yang amat penting dan boleh kita jadikan sebagai asas platform kita untuk menyusun langkah supaya kita mencapai kemenangan dalam pilihan raya negeri khususnya di Pulau Pinang ini. Tadi saya mengikuti ucapan-ucapan daripada pemimpin yang lebih terdahulu daripada saya dan nampak jelas bahawa pimpinan Perikatan Nasional di Pulau Pinang ini mempunyai tekad dan juga azam yang kuat. Walaupun ada pihak yang mungkin curiga dan sangsi sama ada hasrat kita untuk mengambil alih pimpinan Pulau Pinang itu boleh tercapai. Tapi bagaimana banyak orang kata, nothing is impossible in politics. Dan ada banyak juga peristiwa-peristiwa lampau di mana sesuatu negeri ataupun negara itu difikirkan kekal di bawah kuasa pemerintahan kerajaan sewaktu itu tumbang. Kerana penentu kepada kemenangan kita sebagai contoh ialah rakyat, pengundi kita. Dari waktu pilihan raya ini pengundi adalah raja. Walaupun Pulau Pinang tidak ada raja. Mereka penentu. Dan kita dah dengar tadi sejarah bagaimana Pulau Pinang dahulu ditakdirkan dengan begitu elok. Sampai ke hari ini kesan pada kebijaksanaan pentadbiran dan kerajaan dahulu masih kekal. Dan menampak kita saksikan bagaimana yang dicontohkan tadi. Tetapi bagaimana dia sudah berubah. Dan sekarang ini kerajaan Pulau Pinang tidak ditadbirkan oleh parti yang sehaluan dengan kita. Ini cabaranlah bagi kita. Tidak ada sesuatu yang mudah untuk mencipta sejarah supaya Pulau Pinang kembali semula kepada parti yang sehaluan dengan kita ataupun parti kita, iaitu hari ini Perikatan Nasional. Tetapi dia bersandarkan dengan beberapa syarat. Syarat pertamanya, kita sedia berkorban. We have to be prepared to sacrifice ourselves. Kerana kita dilihat sebagai underdog. Kita memerlukan pengorbanan setiap ahli untuk berjuang supaya kita berjaya. Dan itu memerlukan kita bersatu hati, sehaluan dan sependapat dalam menguruskan urusan-urusan kita, baik yang berkenaan dengan parti kita ataupun penduduk dan juga pengundi kita. Jadi balik pada soal pokok, dia terserah kepada kesediaan kita untuk berkorban apa saja. Macam Piramli cakap, berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Jadi oleh sebab itu, yang penting ialah bagaimana kita nak menyusun strategi kita. Bagaimana kita mengatur gerak langkah kita untuk membentuk satu kekuatan yang boleh menyebabkan suatu gelombang kebangkitan rakyat untuk menerima kita dan menolak kerajaan yang dipimpin oleh DAP pada hari ini. Mudahkah? Tak ada yang mengangguk. Ya, this is a challenge.
Dan kalau kita bertekad bahawa kita mampu buat begitu, bermakna perlu satu kekuatan yang agak lebih besar daripada yang dapat kita lihat pada hari ini. Dewan Undangan Negeri belum terbubar lagi. Suruhanjaya Pilihan Raya belum mengumumkan bilakah tarikh kita akan keluar mengundi. Tetapi kita sudah tahu pilihan raya akan diadakan. Jadi dalam tempoh yang agak begitu singkat, walaupun kita dah tahu lama-lama it will come to this point. Saya biasa ditemui oleh banyak pihak tanya, bila nak pilihan raya? Bila nak pilihan raya? Bila dah sampai pilihan raya, apa bersedia? Dia tak jawab pun, kerana mereka belum bersedia. Saya tak nak tanya dia orang Pulau Pinang dah bersedia. Mesti jawab, sudah. Tak kuat-kuat lagi. Dah bersedia ke? Sudah. Tapi tak apa, saya tak nak menyebut soal itu kerana kita tahu dan penting. As an underdog, dalam situasi kita berada dalam keadaan yang agak berhadapan dengan cabaran yang agak besar untuk mengambil alih dan membentuk sebuah kerajaan di peringkat negeri, nothing is impossible. Penentunya usaha kita dan juga doa kita. Dan yang di atas yang saya melihat kita, Allah Subhanahu Wa Taala, God, Tuhan yang ada di situ, sama ada doa kita dan usaha ini akan dikabulkan. So this is a challenge. Tetapi kalau kita bertekad bahawa kita nak membawa satu, orang kata, a big surprise that thing can happen, satu, menyusun strategi. Saya tak payah sebut. I think Dato' Dominic, rakan-rakan yang ada di sini faham dan tahu, tapi pun dah didengar apa yang dirancang dan sebagainya. Tapi yang penting, kembali pada soal pokok, rakyat. Kalaupun mereka sudah melihat apa yang sedang pun berlaku hari ini, kalau dalam konteks nasional, negara berhadapan dengan masalah besar sekarang. Sebenarnya kita sedar tak sedar, we are in a crisis. Kita menghadapi krisis kepemimpinan, leadership crisis negara kita. Kita berhadapan dengan masalah krisis ekonomi. Selepas kita berhadapan dengan masalah pandemik COVID, iaitu krisis kesihatan yang besar hampir 2 ke 3 tahun yang lalu. So negara berada dalam keadaan krisis yang cukup mencabar. Dan sebagai rakyat, walaupun di Pulau Pinang, di mana, di Johor, di Melaka sekalipun, yang mempunyai azam, tekad dan cita-cita mahu hidup dalam keadaan yang lebih bahagia, yang lebih baik, yang lebih selesa, yang lebih berada. Persoalan yang kita hadapi pada ini, apakah kita fikir kerajaan perpaduan yang ada hari ini benar-benar mampu dan berupaya untuk membentuk situasi negara yang lebih baik? This is a question. Saya tak nak menyebutkan siapa. Semua yang jumpa saya, Melayu, Cina, India, menyatakan rasa kebimbangan. Dah 6 bulan. Seksanya macam 6 tahun lama. Sebab tu yang Datuk Zul tersasul. Belum Datuk lagi. Macam dah lama. Biasanya sebuah kerajaan itu bila terbentuk untuk menguruskan negara, dia kira the first 100 days. Bukan begitu? 100 hari yang pertama. Di mana negara kita 100 hari pertama di bawah pentadbiran kerajaan Madanon ini? Madanon. Bunyi macam itu, saya pun tak faham. Tak terjawab kerana nothing is seen to be done. Saya bukan nak membanggakan diri, tapi beza keupayaan dan keberanian untuk mentadbirkan negara dalam keadaan krisis. Waktu kita berhadapan dengan masalah COVID-19,
Ini saya bukan nak mengangkat diri saya, tapi sebagai contoh saja. Yang melanda dunia. Dan Malaysia tidak terkecuali berdepan dengan ancaman kesihatan yang jelas terbukti telah membawa maut yang begitu ramai. Bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia. Tak ada tempat untuk rujukan, how to manage. Tidak ada vaksin. Kita berhadapan dengan masalah cabaran-cabaran yang banyak. Hospital kita tak cukup, katil sebagai contoh. Tak ada ventilator. Kalau nak pergi lebih daripada itu, tak cukup jururawat dan doktor. Kekangan yang luar biasa besar kita hadapi. Tetapi kena tekad dan azam, dan kita bersikap bahawa sebuah kerajaan yang walau itu dibentuk, dia kata pintu belakang ketebuk tupai, ketebuk atap ke, tapi pegangkan amanah dan kita buat apa yang terbaik. Akhirnya kita dapat keluar daripada masalah pandemik COVID. Walaupun COVID masih ada di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Pemandu saya seorang pagi ini tak datang rumah pasal dapat COVID. Saya pun kena COVID yang kedua. Itu telah kita tunjukkan bukti that we are able, we are capable, we can manage it. Though there is no reference dan tak ada tempat rujukan bagaimana kita nak gunakan cara bagaimana. Pasal apa? Pasal kesungguhan kita. Sekarang pandemik COVID sudah berlalu. Waktu kita berhadapan dengan pandemik COVID, kita tahu rakyat hidup dalam keadaan susah. Tak boleh bekerja, tak ada makanan di atas meja. Kilang semua tutup di Pulau Pinang ni, semua tutup. Makcik Kiah, Makcik Saleh, Ahong yang menjaga di tepi jalan pun kena terpaksa berhenti. They cannot do anything. Kita bantu mereka. Ada makanan di atas meja mereka. Kita bagi bantuan-bantuan prihatin kita. Kesemuanya berapa? 530 bilion ringgit nilainya. Zaman susah. Sekarang dah patut zaman lebih senang. COVID sudah dapat kita uruskan. Ekonomi waktu saya dulu kita cuba pulihkan. Waktu kita tubuh Majlis Pemulihan Negara. Saya bentuk waktu saya jadi Perdana Menteri, duduk khusus nak melihat bagaimana nak manage keadaan ekonomi yang teruk ni. Nasib baik tak runtuh. Dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara waktu itu saya jadi PM, Governor Bank Negara yang dahulu beritahu pada saya, Tan Sri, kalau kita teruskan keadaan sebegini dengan PKP dan tak ada bantuan apa-apa, dalam satu tempoh sebulan ekonomi negara akan runtuh. No, how do you react to that statement from the Governor of Bank Negara? Kalau tak buat apa-apa, buka balik ekonomi supaya orang boleh berniaga, besok kita runtuh. Nasib baik kita ambil tindakan. Hari ekonomi sudah boleh katakan kembali. Minggu lepas ke habis seminggu saya datang Pulau Pinang jadi orang biasa. Sekarang pun orang biasa. Saya mengayap kat pasar Chaurasta, saya pergi tak mana-mana tempat. Masa selalu datang macam ini, datang balik, tak pernah tengok apa yang ada di luar sana. Pasal dah nampak lihat kegiatan ekonomi sudah hampir kembali, tapi tak lagi selesai. Now my concern sebagai mantan Perdana Menteri dan sebagai rakyat biasa, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ada ini nampak tak tahu apa nak buat. Tak tahu bahawa situasi ekonomi belum pulih. Saya bertanya di Parlimen pada ni siapa namanya, Rafizi kah? Menteri Formula ni. Tentang saya kata apakah kerajaan perpaduan ini mempunyai perancangan dan rencana untuk melancarkan satu pakej rancangan rahmah kemadaniah. Saya sebut begitulah. Saya ini istilah yang mereka gunakan. Untuk membolehkan supaya sektor
perniagaan kecil dan besar ni dapat kita cepatkan pulih. Dia melalut seluruh dunia, dia tak jawab soalan saya. Memang dia ada formula tapi tak ada penyelesaian. This is the type of leaders yang ada dalam kerajaan. Tapi nak salahkan dia pun satu hal. Perdana Menteri, apa dia buat? Sebenarnya dia bukan kerajaan yang punya majoriti yang mutlak. Saya tak nak pertikaikan. Salah. Dia tidak dapat sokongan yang mutlak. Untuk dia wujud sebagai sebuah kerajaan dan dia jadi Perdana Menteri, dia kena dapat sokongan orang lain. Siapa dia dapatkan sokongan? Antara lain UMNO. UMNO jadi begitu kenapa? Kerana Presiden UMNO berhadapan dengan kemungkinan hukuman atas 47 pertuduhan. Kemungkinan, saya tak menghukum, bukan saya hakim. Jadi dua-dua ni ada kepentingan. It is about self. Diri dia. Satu nakkan kuasa, satu nak cari jalan bagaimana kalau bolehlah melepaskan dia daripada hukuman kemungkinannya yang akan berlaku pada dirinya. Soal pokoknya di mana rakyat? Sebab tu sampai hari ni saya dok tunggu. Tak ada satu perancangan. Dalam keadaan yang hari ini semakin hari semakin teruk. Tadi orang Pulau Pinang cakap soal harga apa telur, ayam, OPR, apa lagi? Semua barang kulluhum ajmain tak ada yang turun. Kalau kat Pulau Pinang kat mana yang turun angkat tangan? Mi mamak ke, roti canai ke, ada turun tak? Ada? Kalau ada turun saya nak pergi kan makan ke, ada ke? Line clear ke? Tak ada. Dalam keadaan bertambah susah, bebanan hidup tertekan, pendapatan tak bertambah, berkurangan, pekerjaan tak ada. These are basic issues and problem. Tak ada cara yang kita lihat ini boleh meyakinkan pada saya dan saudara bahawa kerajaan yang ada ini mampu buat. Ada tak? Kalau ada angkat tangan. Kalau tak ada, kalau angkat tangan tak boleh duduk dalam, kena duduk kat luar. You believe you can't do it. Mesyuarat tak ada untuk membincangkan secara teliti. Waktu kami dulu mesyuarat tiap-tiap minggu. Mesyuarat menguruskan COVID tiap hari, petang, siang, malam. We meet and we decide and we acted and must see that things must be done. Tapi sekarang macam tak ada rasa tertekan, tak ada rasa the sense of urgency to resolve. Tak nampak. Jadi kalau tak ada sekarang dah dekat berapa? 6 bulan? 6 bulan, 7 bulan, setahun. Saya nak minta orang Pulau Pinang bagi isyarat kuat pada Madanon. Last. Kalau dalam masa seminggu dua tak ada lagi rencana apa, pihak yang datang, kita tolak mereka. Yang ada di sini pun wakil mereka yang ada di mana bangunan apa yang tinggi itu? Komta pun kita tolak mereka. Boleh tak? No, it's not about them. It's about us. Dia ada di situ, Anwar Ibrahim ada kat situ bukan kerana dia, kerana kita, tapi dia tak buat apa-apa untuk kita. Sedikit pun tak ada. Macam contoh, kita bukan tak tahu kerajaan agak susah, duit tak ada. Saya kata, orang nak minta KWSP dikeluarkan, bagilah. Waktu saya dulu, saya tahan juga. Lepas tu dah lama-lama kita bagi. Air Sinar, Air Citra, saya ingat itu. Ingat tak? Ini orang nak minta duit simpanan. Dia kata tak boleh lagi. Tapi dia tak bantu. Dia bagi 1 bilion duit masuk dalam KWSP supaya duit itu 500 bagi dalam tabung. Itu bukan yang rakyat mau. Itu bukan penyimpan mau. Penyimpan mau wang itu dikeluarkan. Kalau dia ada sakit kanser, dia nak pergi ke rawatan susah. Kalau kereta dia kena tarik, rumah dia nak tarik duit yang dia tak boleh dibelanjakan, dia susah. What the hell? Saya kadang-kadang memang saya serius, but this is a very serious matter. Tiap
tiap hari dia cari jalan nak mengekalkan kuasa dia saja. UMNO sejak zaman berzaman tak pernah tak usahkan nak berpeluk, nak bercium mulut. Bersama dengan DAP tak pernah berlaku. Hari ini dah tidur sebantal bercium mulut dan berpeluk-peluk. Kenapa? Saya tahu ramai orang DAP pun marah. Dia sokong Anwar Ibrahim dulu bukan pasal dia nak UMNO masuk dalam kerajaan. Dah UMNO ada dalam kerajaan kan. Jadi timbalan Perdana Menteri. So apa yang saya nak sebutkan menunjukkan bahawa kerajaan yang dikatakan perpaduan hari ini sebenarnya bukan perpaduan. Saya duduk di parlimen menghadapi kerajaan kami pembangkang. Mukanya sedih saja, tak ada yang agak senyum. Pasal duduk sebelah-sebelah, Guan Eng duduk kat sini, Datuk Hisham ke siapa duduk situ. I don't see that they are in orang kata good mood, spirit high. Apa makna itu? Menunjukkan petanda bahawa tidak ada wujud persefahaman, tidak ada kerjasama. Kata gandingan inilah gandingan yang agaknya luar tabi'i. Bukan saya kata, ramai orang kata begitu. Luar tabi'i. Tak pernah berlaku dalam sejarah kerjasama politik wujud seperti ini di mana parti-parti yang bertembungan ideologinya boleh berpeluk dan kata let's work together. You think they can work together? Never. So what are they there for? Dia buat apa? Berapa lama lagi nak tahan? Ramai saya berjalan hari itu, saya jalan kat Chaurasta, ada orang datang kata, Tan Sri bila lagi? Saya kata bila lagi apa? Tan Sri nak balik sebelum jadi PM. Lah. PM? Tak tahu. No, ini bukan pasal apa. Pasal satu pertanda kenyataan perasaan yang tak suka apa yang ada pada hari dan mahukan satu perubahan baru. Contoh juga di negeri Pulau Pinang. Tadi sebut masalah tu, saya sebutlah soal banjir, soal apa. Tak ada nampak usaha. Dia umumlah bagi 10 bilion apa, tengoklah. Betul, berapa lama lagi nak sampai duit tu. Cakap habis. Pasal selalunya dia bercakap bohong. Cakap tak pernah tunai. Dalam parlimen. Dan ini ada bukti dalam handset. Statement-statement yang dibuat untuk jawapan satu tak tepat. Saya tak nak ulang banyak perkara-perkara itu. Now this is the type of government that we have today. Jadi persoalan pentingnya kita kena gunakan PRN. Katanya Kedah, Kelantan, Terengganu tu dah foregone conclusion. Kononnya PN insya-Allah menang semula. Mungkin sapu bersih semua kursi. Tak tepuk tangan pun. Kita fokus Pulau Pinang. Macam mana Pulau Pinang boleh menang? Okey, saya nak tengok nanti. Selangor. Bagaimana keadaan di Selangor dan juga di Negeri Sembilan? Nyata bila kita lihat hari ini lepas PRU ke 15 yang lepas, sokongan orang Melayu, saya bukan nak sebut ni perkaman, kepada Perikatan Nasional dengan gandingan PAS dan Bersatu khususnya dan bersama dengan juga gerakan, sokongannya agak luar biasa. Kiraan kita hampir 80% orang Melayu sudah sokong. Saya sebut ni fakta ni penting. Dan Datuk Dominik pun saya terangkan dalam kereta tadi. Why it is important. Pasal mereka feel hopeless. Kalau sebut soal kesulitan, kemiskinan, siapa di kalangan rakyat yang ramai miskin? Orang Melayu. Bukan tak ada orang Cina yang miskin. Orang India miskin. Tapi jumlah pertusan yang paling ramai dalam B40 ada Malays. Dalam kategori M40 pun ada Malays, ada non-Malays. This is not about race. Faktanya. Kalau keadaan sekarang ni kata susah, siapa rasa susah lebih?
Tapi apa perancangannya? Tidak ada. Saya tak kata mesti tolong orang Melayu. Saya waktu ke zaman COVID, saya tak pernah tanya. Di dalam kabinet, yang beritahu ialah Wee Ka Siong, Presiden MCA, ucapan akhir sebelum saya pergi menghadap Agong meletakkan jawatan kerana tidak ada cukup bilangan, dia bercakap. Dia kata dia sudah hadir dalam banyak kabinet sebelum ini, tak pernah sebagai dilihat mana-mana kabinet waktu saya pimpin, because we did not discuss about race. We never discuss about race. Bila dalam mesyuarat kita panggil semua menteri besar, termasuk Chow pergi dalam mesyuarat kita. Saya tak asingkan. Why? It is the life of the people. It's not about politics. Sama pemimpin-pemimpin, menteri besar, negeri kerajaan, negeri bukan kerajaan, kita jemput hadir untuk bicarakan soal bagaimana nak menguruskan COVID. Bila dapat vaksin, saya tak kata bagi pada menteri Melayu, saya kata bagi orang Melayu dulu. Cina biar dia mampus. Ada tak? Tak ada. In fact, the Chinese are the one first queuing up. Pasal ada orang kata, orang Cina takut mati. Orang Melayu pun takut mati. We did not discriminate. Bila nak bantuan memulihkan ekonomi, kita sediakan moratorium. Apa mana moratorium? Bank. Kita beritahu pada bank, bagi tangguh bayaran supaya dia boleh gunakan wang ada untuk pusing perniagaan. Siapa yang paling banyak berniaga? The SME, hampir 90% Chinese. Tapi we provide more than 100 odd billion daripada pakej ransangan untuk bantu di SME, where it is the Chinese and the non-Malay that gains the most benefit. Kita tak discriminate. Pasal kalau China tak berniaga, tak ada dapat hasil, tak dapat cukai, negara tak boleh maju. I don't discriminate. I don't just say, bank, you must provide help to the Malays. Tak ada. I said, give it to all, because we need to make sure that economy still sustain. That is how Perikatan Nasional run. Waktu itu PAS dah ada bersama dengan kita. Nah, bila dah menang besar ni, dia kata ada gelombang hijau. Gelombang hijau ke gelombang biru. The fact is there is a tsunami, kebangkitan ramai rakyat Melayu, Cina, India untuk buang parti-parti yang tidak bersama dengan kita dalam Perikatan Nasional. Tak sokong mereka. Dari Kit Siang dia kata, be careful, jaga-jaga, gelombang hijau ni akan melanda seluruh Malaysia. So what? It is not just PAS, it is us together. Kalau takkan itu, saya tak fikir minta maaf lah. PAS dah lama juga wujud dalam politik negara kita, dia dapat sokongan. Tapi kali ini PAS punya majoriti naik mencacak-cacak sampai 3 kali ganda. PAS plus kita. Kerana orang Melayu yang sokong PAS, orang Melayu sokong Bersatu, combine yang lain-lain tak ada parti, tapi melihat inilah satu masa yang baik untuk menunjukkan sokongan kuat, maka Perikatan Nasional menang 78 kerusi. Cuma yang 4 tu agak di Sabah, dia kemudian dia lari pergi masuk sebelah sana. So ini sudah ada satu pertanda. And I think it's happening here in Pulau Pinang. You're going to ask the Chinese, are they happy with what is happening now? They're not happy. Lebih lagi orang Cina berniaga. Negara bergantung pada perniagaan, tak kira Cina, Melayu, India. Tapi kalau kerajaan hari ini, walaupun dia Madanon, ada DP kuat itu, tapi they have no idea. Tak tahu nak buat. Saya tak nak ngata. Saya kenal Anwar Ibrahim lagi dulu sampai sekarang. Memang pernah turun kemping patah pauh dulu apa semua sekali. Kita bantu sokong dia. Ramai orang yakin dan percaya dia boleh buat. Rupanya he cannot do it. So what should we do? Just remove PHBN and make sure PN be the next government. Sebab cepat yang boleh. Kalau boleh berlaku lebih awal, tak tahu macam mana agaknya. Manalah tahu, doa semua dikabulkan oleh Allah. Kita balik semula sebagai sebuah kerajaan baru di negara kita. So Penang kena tunjukkan that we can do it.
Ada berapa juta pengundi Cina di sini? Pengundi Cina, pengundi di Pulau Pinang. 1 juta? 1.2 million. Berapa banyak kita nak menang, kita dah tahu. Ni PDM semua ketua-ketua bahagian parlimen yang ada simpati ada kat sini. Dah tahu kan? Tasik Gelugor ada berapa PDM? PDM ada berapa? Baru nak kira. Itu pun saya test. 27. Dia tahu nasib baik. Betul jawab ke tidak nanti. Kau kata betul tahu, kau tak tahu. 27 PDM. 27 PDM. Tiap-tiap PDM kita tahu berapa pengundi. Tahu tak? Tahu. Dah ada daftar pemilih? Dah ada. Last PRU kita dah tahu keputusan kan? Bagaimana Wan Saiful menang kan? Yang awak sokong itu. Dia Tasik Gelugor. Dia tak boleh kata tak sokong. Maknanya semua yang ada di sini no. Your particular area, it's going back to the people, the pengundi PDM. Kalau di PDM itu ada 2,500 pengundi, Takim Melayu Cina, kita nak menang kita perlu dapat berapa? Separuh campur 1. 2,000 mana 1,251. That's a number that you need to win. Kalau dulu kita kalah 300, dapatkan balik 300, menang tak kita? Saya kata. Saya tak tahu Tuan boleh buat. No, going back to that is how you go by head count. Tetapi penting bukan head count. Ini going back to the logistic. Kita kena faham sikap dia. Suka atau tak suka kita. Itu pokok dia. Dan kita boleh tahu suka tak suka, ketok pintu dia, kita tahu makcik Assalamualaikum. Dia tengok muka kita. Sudah. Nak pakai baju biru. Kau tahu macam mana, Ami? Sokong tak sokong? Tak sokong. Bahaya tu. Tapi kalau kita ketok pintu, dia tengok kita pakai baju apa pun, dia jemput kita masuk ke dalam. Kita boleh tanya, dia boleh jawab. It is about knowing. Pengundi ni sokong tak sokong? Bagaimana tahu? Cula dia, bukan sula. Cula mana tahu sikap dia, bagaimana nak tahu? Telefon dia. Every bahagian must have your call center. Tiap-tiap hari yang ada kat situ mungkin 20 orang volunteer kita. Telefon tiap-tiap seorang daripada saudara daftar pemilih, tanya mereka, Cina, Melayu, India, macam mana? Sokong siapa? Now you can get the answer. Kalau hari ni saya datang, besok tuan-tuan buat, seminggu lagi saya datang lagi, you dah baca semua sikap pengundi, then you know. Kalau saya tanya, di kawasan parlimen Balik Pulau ni boleh menang, siapa ketua bahagian? Tak ada pula. Tak apalah, tak apa. Kalau tanyalah mana-mana. Saya tanya Jelutong ke apa, Bagan, saya tak payah tanyalah. Ya, kalau kita tanya itu dan dia dah buat kajian ini, dia usulkan betul, dia ketuk pintu jumpa ataupun telefon, dah dapat lebih separuh daripada daftar pemilih itu kita hubungi, kita dah dapat gambaran. That's the strategy how you want to win. Bukan buat kerja gitu, tak tahu macam mana, lepas tu akhir-akhir suruh mengundi. Saya biasa kalau saya duduk dengan jentera, saya cakap macam ini. Tapi hari ini cuma sentuh soal dasar, prinsip. Bagaimana kita nak tentukan supaya strategi yang nak menang tu mesti tepat. Tak boleh leka. Mesti hubungi setiap orang. Jentera mesti ada. Soal keuangan tu mana-mana yang ada je lah. Kita akaun bersatu masih beku kalau ketua-ketua barat. YO kena tahu So you know what to do in your kawasan. Cari duit. Kalau tak ada duit, bergadai, bergolok lah. Jangan mencuri saja sudah lah. Cari usaha. Ataupun berkorban apa yang ada je lah. Nak jual tanah, nak jual kereta, gadai rumah, cari duit. Minta maaf lah saya cerita tu. Habis macam mana? Ataupun mungkin usaha yang ada dah cukup buat.
Dengan gelombang yang ada, kita tak buat apa-apa pun, orang yang nak mengundi akan keluar. Dia nak pergi tuju mana nak pangkah kita je. Dia tak tengok nama siapa, Azmi ke, YO ke, siapa lagi. Ni PN tengok muka Muhyiddin kat situ, dia pangkah. Dan kita menang. Nampak senang. But that should be the way how we should manage our jentera. Commitment, total, work together. Jangan ada perbalahan. Jangan membangkitkan soal tak jadi calon. Yang jadi calon satu hal, tak jadi calon satu hal. Saya nak terangkan, kita dah hampir selesai pembahagian kursi. Dah 99% settle. 22 bulan kita adakan pertemuan untuk seal the whole thing. Kalau nak tanya semua puas hati, semua jawab tak puas hati. Pas puas hati, tak puas hati. Bersatu, lagi tak puas hati. Gerakan memang tak puas hati. So siapa yang puas hati? Why? Semua nak nunjuk kawasan-kawasan yang boleh menang. Kalau di Penang kita dah tahu, dah baca kawasan mana boleh menang. Yang tu Zul nak pergi kat situ, Azmi nak pergi ke situ, YO nak pergi kat situ, semua nak pergi situ. Yang boleh seorang aja. Dah tentu 2 orang 3 orang lain tak puas hati. Kena tu pas dapat ni, bersatu pun nakkan kawasan yang sama. Takkan nak bagi pas separuh kita separuh. Tak boleh, satu saja. No. Basically, ini proses rundingan biasalah. Tetapi saya nak beritahu, the spirit Perikatan Nasional is very good. Bila kita runding lebih kurang tak apa. Pasal kalau PAS menang, kita menang. Gerakan menang, kita menang. Bersatu menang, semuanya ialah Perikatan Nasional menang. So we have to go out full force. It does not matter lah siapa nak bertanding lah. Mungkin kali ini kita tak ada rezeki. Besok kita pula rezeki, dia kena sokong kita. Tak kira siapa lah, di mana sajalah. This is important. Pasal pengalaman yang lepas-lepas dahulu ada keadaan yang mana orang kecewa. Seminggu tak keluar. Nak ngundi cuma 14 hari, seminggu tak keluar. Nasib baik minggu kedua tu dia keluar. Slow aja. Apa last 3 hari tu dia bekerja kuat balik. Tapi dah rugi 7 hari tak bekerja. We can't afford that. Because here is an uphill battle. Right? You understand? Penang is an uphill battle. Tapi Penang boleh menang. Boleh menang. So I think there is some good chance. Walaupun ada awak kira-kira ni ada orang kata boleh jadi kita dapat berapa belas ke, kita boleh ada inroad, that they will not get the 2/3 majority. That's okay. Tapi kita tak ambil itu sebagai panduan kita. Kita ada sasaran kita. Di kawasan-kawasan yang dulunya 50-50, kalau ikut kiraan KASA yang lalu kita kalah. Tapi kali ini jangan kata kita kalah. Pasal hasrat terutama orang Melayu, ikut kajian kita di Selangor atau di seluruh negara, 80% is pro Perikatan Nasional. Ikut kajian kita di Selangor, tak buat di Pulau Pinang, daripada tinjauan kita 89% orang Melayu kata dia akan keluar mengundi. Orang Cina kita tak tahu. Kita tahu dia dah sudah 90%. But this time around, semangat pengundi-pengundi terutama orang Melayu untuk mendokong dan menyokong Perikatan Nasional agak luar biasa. Terbukti dalam PRU yang lepas, dan saya kira akan terus kekal dengan semangat yang tinggi, kuat untuk menyokong kita dalam PRN 6 buah negeri yang akan datang. Saya tak nak memberikan orang kata hope yang terlalu tinggi. Tetapi ruang itu ada, dan peluang memang ada untuk kita beroleh kemenangan. Jadi saudara, saya tak payah cakap panjang. Ini belum berubah Dewan Negeri. Pilihan raya belum lagi diumumkan. Baguslah adakan convention. Tapi lepas ni is about work. Bekerjalah. Every pimpinan yang bertanggungjawab di setiap kawasan yang 13. Work hard. Ada kawasan berapa? Don berapa? 40 don. We need only 21 to win. Sekarang dah hampir dekat 20 agaknya. Agak-agak. Kalau orang kata nak menang hanya perlu 51%, kalau dah ada 50%, tinggal 1% ni cari. Takkan tak boleh, ni tenaga besar ada kat sini, tak boleh menang. Tak tahu dah saya.
Tapi tak apalah. We take this as a challenge. That there is an opportunity in time like this when we see keadaan berubah, rakyat rasa kecewa, tak puas hati dengan pimpinan Madanon, macam-macam perkara yang tak mereka lakukan di bawah tu sudah bersedia ada. Hasrat dan cita-cita rakyat untuk menyokong perjuangan kita. Jadi saya doakan usaha ini akan mencapai kejayaan dan penting selepas kita berjaya menang walaupun tak berubah keadaan di peringkat nasional, kesan dan impak besar pada kemenangan besar di 6 buah negeri akan mempermudah kita mengambil alih kerajaan pusat dalam satu tempoh yang akan datang insya-Allah.